Cuba cek apa yang dia makan. Kalau dia makan benda halal, insya-Allah tak buat. Ini makan benda haram, minum benda haram. Ini dah tuan-tuan, kadang-kadang arak diminum, dadah dihisap, benda yang keji dimakan. Cuba cek. Kalau dia tak makan secara jelas, mungkin ada campuran benda-benda itu. Ada campuran. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang khinzir. Khinzir, bahasa kita ni babi. Khinzir, babi. Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir Said Qutb, kenapa babi itu diharamkan. Ketika berlaku satu convention di Perancis, maka orang-orang doktor-doktor bertanya kepada orang-orang Islam, pakar-pakar perubatan Islam, bertanya, kenapa babi diharamkan? Sedangkan babi sekarang diternak dengan begitu baik. Babi sekarang dah bersih, dimandikan, diletak dalam aircon. Tuan pun tak duduk dalam aircon, babi dalam aircon penuh. Diberi mandi, diberikan kebersihan, diinjek dengan ubat vaksin. Bukan macam babi dulu-dulu. Babi dulu-dulu pengotor. Najis di sendiri dia makan, di sondornya dia makan. Sekarang babinya pemalu. Sebab itu kalau aksiden lori babi tengah highway, babinya menong tengah-tengah highway. Nah, kemana ni gitu dia. Sebab dia dah ada bela, dia tak tahu, dia tak kreatif, sudut menong. Kenapa nak diharamkan lagi? Dulu mungkin kotor, sekarang tidak kotor. Maka diterangkan tentang cacing pita di dalam daging babi. Yang tuan yang memakannya itu sudah mati 30 tahun, tapi cacing itu masih hidup di dalam kuburnya. Dia makan daging babi itu 30 tahun dulu, dan dia sudah mati 30 tahun. Tetapi cacing yang dia makan itu masih hidup dalam mayatnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kata pakar perubatan Islam, bukan sekadar makanan itu, perangainya. Kamu ambil ayam jantan seekor, campurkan, letakkan serumah dengan ayam betina, namanya bersekedudukan. Berdosa tak Ustaz? Berdosa apa binatang? Astagfirullahalazim. Tak betul-betul. Ini yang kita buat korban 4 ke 5 tahun dulu. Saya tengah uruskan tentang korban, datang satu orang muda, dalam baya-baya saya lah, muda lah juga saya ni. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya telah pun berjaya buat cita-cita saya untuk berkorban tahun ini, korban unta. Saya pun kata, Alhamdulillah, korban unta lah yang paling besar bang, tahniah bang. Itulah bila Ustaz cakap korban unta besar pahala, saya pun cari Ustaz, dapat ada ejen daripada Kelang yang bikin bawa masukkan unta datang ke Malaysia Ustaz. Alhamdulillah. Saya kata bagus, Alhamdulillah. Cuma saya tak puas hati Ustaz. Kenapa? Saya tak dapat unta Arab, saya dapat unta Australia. Jadi bila dapat unta Australia, saya tak puas hati Ustaz. Kenapa tak puas hati? Unta juga, yelah Australia. Tak tahulah unta itu Islam ke tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kata, abang cuba cek tengok, kalau dia bersunat tu insya-Allah Islam. Balikkan pergi cek. Binatang ni mana ada agama tuan-tuan, lantak lah dia. Kucing tuan-tuan beromen, liur lah. Miau, wow, kucing. Zina tu, zina tu. Aku sebab kan kata dia. Miau lah binatang. Ya Allah. Ayam jantan dengan ayam betina duduk sekali dalam satu reban, dalam satu sangkar, duduk. Akhirnya dah bercinta.
Ngorak-ngorak, ngorak. Dapat, mula-mula jual mahal juga. Tengok ayam jantan tu ganteng, dah bercinta. Tiba-tiba datang ayam jantan nombor 3, dimasukkan sekali. Dimasukkan sekali, mengorak ayam betina. Apa ayam jantan yang pertama buat? Step over my dead body. Langkah dulu mayat aku itu dia. Berlawan dua ni. Sebab apa? Sebab ada perasaan cemburu. Dia berlawan, pompa. Ni makwu aku, kata dia. Ni girlfriend aku. Yang kamu ceroboh buat apa? Itu ayam. Berbeza dengan babi. Ada seekor babi betina, babi jantan, dikurungkan sekali. Ngorak dapat. Akhirnya beromen. Masukkan pula babi nombor 3, babi jantan. Babi nombor 1 yang jantan tolong babi nombor 2 yang jantan ini rogol babi betina. Apa yang penting? Kerjasama. Tidak ada perasaan jealous. Itulah perangai babi. Sebab itu Allah tak bagi makan. Dia mempengaruhi perangai. Kita tuan-tuan orang Islam tak makan. Cuba tengok orang perempuan tutup, suaminya jealous. Kenapa pakai seluar pendek? Tak malu orang nampak apa? Kita ada perasaan. Tapi bagi orang yang makan ini tuan-tuan, dia tidak ada perasaan. Isterinya, anaknya nak pakai apa pun pakai lah. Antak lah. Tak pakai apa pun tak apa. Yang ini yang kita takut, jiwa itu. Dan binatang ini dia makan benda kotor, najisnya sendiri dia makan. Sebab itu Allah jaga besar pada kita. Ada pula orang kat tangan, ustaz, kalau dah tahu binatang itu kotor, yang Allah Ta'ala ciptakan buat apa? Ya Allah, kata dia, tak payahlah ciptakan. Cipta yang baik-baik je. Ayam bapak, ayam betina, dah lah. Lembu, kambing, itik, dah lah yang baik-baik. Yang pergi cipta ular tu buat apa? Dah dipatuknya orang. Kenapa dia ciptakan ular sawa? Dah dia beliknya orang. Bro, relax brother, relax. Inilah dia tuan-tuan, kehendak syaitan. Setan ni perangai ni ada 3. Allah dah kata dah, jangan ikut perangai syaitan. Dia musuh kamu. Perangai syaitan ada 3. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu menyuruh kamu buat jahat, buat benda keji, dan bercakap tentang Allah sesuatu yang kamu tak faham. Orang yang pertikaikan ini kompok dia makan benda haram. Sebab dia pertikai yang Allah punya. Kenapa Allah buat babi? Kenapa Allah buat harimau? Kenapa Allah buat nyamuk? Habis kena gigit badan I tahu. Kenapa kamu cakap macam itu? Sebab ada benda haram dah masuk dalam perut dia, mempengaruhi jiwanya. Kalaulah dia makan benda yang halal, makan benda yang baik, dia takkan pertikai Tuhan. Allah Ta'ala kata, bila kita makan benda yang haram, kita akan jadi buat perangai busuk. Apa dia perangai busuk? Banyak. Salah satu saya katakan tadi, kedekut. Dia jadi kedekut. Buruknya perangai tuan-tuan. Jiran datang tak jamu makan. Jiran datang, Assalamualaikum, saya datang nak makan. Saya puasa. Tak jamu makan, dalam peti ais punya banyak telur saja penuh sampai ke bawah. Apa salahnya buat telur dadar bagi dia makan? Biskut tak ada, PA, telur ada, makanlah telur. Bubur sos, bubur kicap. Apa salahnya? Kita jadi kedekut. Sedangkan kedekut ini ialah perangai syaitan. Syaitan akan mengajak kita takut jadi miskin. Takut jadi miskin, takut jadi miskin. Jangan sedekah, nanti miskin. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Yang akan ganti ni, yang akan ganti sedekah tuan-tuan dalam tabung, dalam beg yang bergerak ini, bukan saya.
Yang akan gantinya bukan saya, yang akan gantinya Allah Ta'ala. Apa yang kita takut dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut jaminan orang yang bersedekah inilah orang yang kaya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah jamin dalam Quran, orang yang bersedekah ini akan dikayakan dia. Banyak orang pagi tanya pada saya, petua nak kaya. Ada yang ambil duit pusing tawaf dekat Kaabah, jadikan ibu duit, bagi pada anak ibu duit. Ada yang gantung depan pintu tangkal. Ada yang gantung ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah, digantung, bukan setakat digantung di kedai dia, ditengkuk-tengkuk dia pun wa may yattaqillah lagi. Tapi dia tak bertakwa juga, sembahyang pun tidak. Duk faham dengan wa may yattaqillah saja. Tuan-tuan, Allah bagi petua sangat simple. Petua nak kaya ialah bersedekah. Itu. Tuan-tuan, kalau ada orang hutang, tuan-tuan, masukkan tabung. Masa niat nak masuk tabung tu, ya Allah, lembutkanlah hati Ustaz Kazim untuk membayar hutang aku, ya Allah. Katalah saya ni tak bayar hutang, tuan-tuan, nak minta dah tak terminta. Ustaz Kazim buat bodoh je, buat dek je. Kata orang Isyak Dadah, belek lah belada, buat dek. Nampak tu orang Dadah. Bila tuan-tuan minta dekat saya buat bodoh. Bila masa saya hutang awak, nanti ada duit saya bayar, saya marah, tuan-tuan. Cara nak suruh saya bayar, ambil duit, pergi ke masjid, masuk tabung. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Kazim tu lembutlah hati nak bayar hutang dia pada aku ni. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak, insya-Allah, tuan-tuan. Nak buat apa-apa pun, ya Allah, anak aku nak periksa, nak lulus ujian kereta, ya Allah, ambil 10, letak dalam masjid, luluskanlah dia, ya Allah. Kita dengan Tuhan, kita berkira, kalau anak saya lulus, saya nak sedekah $100 dekat masjid anak Atta. Tengok-tengok anaknya tak lulus, tak payah sedekah lah, fail gitu. Kedekut gila kamu ni. Patutnya bagi dulu, baru niat. Ini niat dulu. Nah, kalau kau bagi lulus, aku baru sedekah. Tengok-tengok Tuhan tak bagi lulus, tak sedekah. Tak nak, tuan-tuan. Kita lihat apa dia lagi, perangai buruk. Perangai buruk suka menipu. Kata Rasulullah, orang yang menipu ni tak ada iman dalam diri dia. Kalau dia ada iman, dia takkan menipu. Banyak tuan-tuan yang menipu. Menipu anak, menipu mak bapak, menipu orang. Tipu. Saya pergi ceramah dalam 2 minggu ni di Malaysia. Ada satu orang, dia buka booth dia, dia buka gerai jualan, dan dia kata ini gerai jualan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim punya. Orang pakat beli sebab Ustaz Kazim. Orang tanya saya, Ustaz, bila saya makan Ustaz, pening kepala saya. Apa benda tu Ustaz? Apa benda? Ya abang makan. Jualan Ustaz lah. Masa bila saya jual tak ada. Dia kata Ustaz punya. Ada abang tanya saya? Tak ada. Nipu. Ada yang bawa buku pergi ke sekolah-sekolah. Kita orang daripada sekolah Ustaz Kazim, kami datang ni nak kutip derma. Kebetulan yang dia tanya tu isteri saya. Sekolah isteri saya. Awak kerja di sekolah Ustaz Kazim ke? Isteri saya tanya. Ya, saya diarahkan untuk menjual buku, mencari dana untuk sekolah. Oh, Ustaz Kazim sihat ke? Dia sihat, padahal saya dalam hospital. Orang Perak kata, nampak benar nipunya, tuan-tuan. Kata isteri saya isteri dia. Macam mana? Saya tak kenal awak pun. Dia start motor, belah tu, tuan-tuan. Kalau ada iman, tak akan menipu. Lambat laun, menipu kita itu akan diketahui orang.